Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau Tuan Haji Hassan Al-Basri, yang hormati Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, para JK Surau, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah muslimin dan muslimat rahmatullah. Alhamdulillah, pada malam ini bila sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya diberikan kekuatan kepada kita, diberikan kesihatan yang baik, dilapangkan masa kita, maka sama-sama kita dapat hadir berjemaah di surau ini. Kemudian kita luangkan sedikit daripada masa kita, lebih kurang dalam 40 minit insya-Allah kita akan berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dilimpahkan rezeki kepada kita, diberikan kesihatan yang baik. Dengan asbabnya kita melaksanakan satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ke atas diri kita, yakni menuntut ilmu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita teruskan lagi pengajian kita dalam kitab halal dan haram dalam Islam, yakni berkenaan dengan tajuknya Islam agama bersih dan cantik. Islam, agama yang kita anuti hari ini, adalah agama bersih dan cantik, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama banyak tuan-tuan, tetapi yang Allah reda, yang Allah akui di sisinya adalah Islam. Ya, Islam itu agama yang menyelamatkan umat manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Islam menyuluh kehidupan yang sebenar, memandu arah manusia daripada kesyirikan kepada kebenaran. Islam memandu manusia daripada kebatilan kepada kebenaran. Inilah agama Islam yang kita anuti hari ini, merupakan agama yang diredai, agama yang tinggi dan mulia. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu tinggi dan tidak ada selain daripadanya tinggi. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripada Islam. Maka alhamdulillah tuan-tuan, kita hari ini kita berada dalam suasana masih lagi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mematuhi dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ni orang Islam yang patuh, Islam yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan Islam agama bersih dan cantik ini, tanazzafu fa innal islama nazifun. Riwayat Ibn Hibban. Hadis ni pendek ya. Tanazzafu fa innal islama nazifun.
Maksudnya bersihkanlah diri kamu kerana sesungguhnya Islam itu bersih. Ini perintah Nabi. Menyarankan kepada kita agar kita ni sentiasa membersihkan diri kita. Membersih diri kita daripada kekotoran luaran, dan juga kekotoran batin. Kekotoran luaran ini mudah tuan-tuan kita nampak. Kekotoran batin ni payah kita nak bersihkan. Bagi orang faham mudah. Bagi orang yang tak faham tuan-tuan, dia bercampur aduk. Mana yang rasa sesuai dengan dia ambil. Walaupun ianya itu perkara yang batin, perkara yang sesat dalam kehidupan harian dia. Sebagai contoh mudahnya tuan-tuan, kita mengunjungi bomoh sebagai contoh. Bomoh ni tuan-tuan, kalaulah dia menggunakan Bismillahirrahmanirrahim pada permulaannya, kemudian dan pada pertengahannya dia menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagai contohlah saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Saya teringat satu kisah yang disebutkan dan diceritakan oleh seorang guru. Guru ni dah pencen, dan guru kepada dia ni pun telah pencen. Mana kalau guru tu pencen, tok guru dia lagi awal lah pencen. Dia cerita tuan-tuan, setelah dia pencen, dia cari guru dia ni, dan dia ketemui guru dia dan bersembanglah cikgu tadi dengan guru dia. Dia kata, ditanyalah kenal tak kenal dan sebagainya. Maka dia mengimbau kembali sejarah lama tadi. Dia katalah, saya lah dulu cikgu rutan saya masa saya darjah sekasian, yang saya tak buat kerja sekolah, cikgu suruh saya panjat atas meja, cikgu pukul saya, dan cikgu panggil mak bapak saya datang. Dan mak bapak saya bawa air bagi ke cikgu. Ni air mineral dalam botol. Bawa dulu tidak ada air botol macam ni, tak air telaga. Dibawa dalam ceret, bawa jumpa cikgu. Cikgu tadi dia pun heran. Dia kata, selepas daripada saya minum air yang dibuat oleh cikgu tadi, saya dah tak buat nakal lagi. Ni saya buat kerja sekolah, mana yang cikgu suruh saya buat. Walaupun salah apa yang saya buat itu, tetap juga saya hantar kepada cikgu. Ini cerita cikgu kepada cikgu dia. Dia tanyalah, dalam ramai-ramai ni orang datang jumpa cikgu ni, apa yang cikgu baca? Bomoh apa yang cikgu buat pada anak murid cikgu ni? Dia kata, saya bukan ustaz, saya bukan bomoh. Saya baca tuan-tuan, cerita, saya baca, yang pertama saya baca Bismillah. Yang kedua, saya baca Fatihah. Dan yang ketiga, saya baca selawat tafrijiyah. Itu je. Yang saya baca tadi selawat tafrijiyah tu panjang. Yang ni saya baca dan saya tiup kepada air dan saya bagi awak minum. Dia bagi kepada mak ayah awak balik minum. Dan siapa datang jumpa saya pun saya buat macam tu je. Ini nak ceritanya tuan-tuan, ni cara perawatan ataupun cara perubatan yang dibenarkan dalam Islam. Barulah akidah kita bersih. Kalaulah kita pergi pada sesuatu bomoh, kemudian bomoh tadi mengeluarkan, dia keluarkan dia menggunakan telur, kemudian dia pecahkan telur di hadapan kita. Dalam telur tadi ada keris, sebagai contoh, ada keris bersilang. Keris bersilang macam lambang dia punya tentera darat kan. Keris bersilang keluar pak gitu. Ni kita pun balik cerita, kebetulan penyakit gitu sudah baik. Kita pun cerita ke orang, hebat bomoh tu, hebat bomoh. Kehebatan bomoh tadi kita dah lupa dah, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tak lupa lah. Juga banyak tuan-tuan, kes COVID ni pun ramai orang yang akidah lari. Lagi akidah dia. Sebab apa dia kata COVID ni mematikan? Sebenarnya COVID ni bukan matikan. Yang matikan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ajar dia sampai dah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup ni pasti mati. Yang pertama, mati. Bila mati? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka itu telah sampai, dan malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya cabut nyawa si anu bin si anu ni. Maka malaikat datang kepada kita, dia beritahu, aku dah cari nyawa untuk kamu daripada timur dan barat, utara, selatan, atas, bawah. Aku tak jumpa nyawa kamu ni. Aku tak jumpa dah untuk sambung nyawa kamu ni. Tak jumpa dah. Maka tetaplah saat ini aku akan ambil nyawa kamu. Malaikat maut. Malaikat maut beritahu. Maka tidak boleh kita nak lewatkan sedikit, tak boleh kita nak awalkan sedikit. Tetap masa dia mati. Cuma COVID ni tuan-tuan, asbab sahaja. Asbab sahaja. Sebab apa? Sebab sakit demam COVID. Asbab. Jangan kata mati kerana COVID. Kita betul-betul kata mati kerana COVID, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyebabkan kita lari sedikit akidah kita. Ramai tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut, bersihkanlah diri kamu kerana sesungguhnya Islam itu bersih. Bersih luaran mudah tuan-tuan. Bersih dalaman ni ianya mudah, tetapi sukar pada kita untuk kita bersihkan. Sukar macam mana tuan-tuan? Kita ni suka bertangguh. Suka bertangguh tuan-tuan. Dah buat benda yang tak baik, susah untuk istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah. Istighfar juga tapi tidak ingat apa yang kesalahan yang dilakukan. Dipanggil istighfar kita dalam separa sedar. Separa sedar ni macam mana tuan-tuan? Biasa kita buat, dipanggil separa sedar. Sebagai contoh, kita balik kerja, masuk rumah, kita ambil kunci motor letak dekat tempat kunci. Begitulah setiap hari. Jadi itu dipanggil separa sedar. Bukan kita sedar tak? Kita tak separa sedar. Jadi rutin. Sebab itu dalam kita sembahyang ni, kita baca Fatihah, dia melayang merata. Tak salah Fatihah kita. Tak salah. Lepas ni puluh apa tahlil sekarang. Tak. Baca betul Fatihah. Itu dipanggil separa sedar. Ini tuan-tuan hati Allah. Jadi orang yang suka bersih ni tuan-tuan, suka bersih luar dan dalam ni adalah orang yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka kita. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah suka orang yang bertaubat. Jadi kalau kita sebut kalimah taubat ni, ada orang kata ustaz kita muda lagi. Takkan nak sebut taubat dah. Kita gunalah perkataan orang yang suka membersihkan diri dia. Bersih akidah dia, bersih. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka orang yang suka membersihkan diri dia. Mana pakaian dia bersih, rumah tangga, rumah dia bersih, persekitaran dia bersih, percakapan dia bersih, tingkah laku dia bersih. Ini orang yang Allah suka. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Okey, baik tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana agama Islam itu bersih dan cantik?
ya. Bersih agama Islam tu daripada perkara-perkara syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti agama lain. Dah. Kalau kita tengok lihat agama lain, dia bukan tak percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Ya. Tanyalah sahabat-sahabat kita. Ya, siapa yang buat panah? Dah 2 minggu depan hari ni hujan turun. Siapa tu hujan? Dia kata Allah. Tuhan Allah. Dia percaya. Tetapi ada perantaraan. Satu lagi. Kalau Kristian sebut Jesus, ya. Jesus anak Tuhan. Kalau agama Kristian. Kalau Cina, dia punya patung tokong dia. Patung dia tadi perantaraan. Jadi ini dalam Islam ada perantaraan, itu adalah syirik. Kita nak doa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu kepada benda lain yang telah sampaikan. Ini Islam. Itu dikatakan bersih dari segi unsur syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nazafatu tad'u ila al-iman wal imanu ma'a sahibihi fil jannah." Kebersihan itu menyeru kepada keimanan, dan keimanan pula akan mendampingi tuannya di dalam syurga. Nabi kata orang yang menjaga kebersihan itu, melaksanakan kebersihan itu menyeru kepada keimanan. Melaksanakan kebersihan, an-nazafah, kebersihan itu menyeru kepada keimanan, dan keimanan itu mendampingi tuannya dalam syurga. Mana orang yang membersihkan diri dia daripada perkara-perkara syirik ini, ya, akan didampingi oleh imannya dalam syurga. Mana orang yang tidak buat benda syirik, orang yang bersihkan agama dia daripada syirik, dia menidakkan amalan syirik dalam kehidupannya, akan masuk syurga lah. Ya. Orang itu tanda orang beriman. Dengan adanya iman itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak masuk syurga seseorang itu sehingga mana dia beriman. Mana iman yang ada pada diri kita ni memandu kita melakukan benda yang baik, mengelakkan diri kita daripada perkara syirik, boleh, ya, akhirnya masuk syurga. Ini iman, tuan-tuan. Iman yang ada dalam dada kita ni sebagai anak kunci lah, ya. Dan wasilul arham, sambung hadis tadi, wasilul arham wa tut'imut ta'am. Tidak akan masuk syurga seseorang itu sehingga dia beriman. Yang pertama. Yang kedua, wasilul arham, dia menghubungi silaturahim, tidak bergaduh, tidak berbalah, ya. Yang ketiga, wa tut'imut ta'am, dan dia ni suka bagi orang makan, ya. Maknanya orang yang suka bersedekah. Ini anak kunci syurga. Jadi sebab itu tuan-tuan, kena jaga kebersihan jiwa kita, diri kita, luar dan dalam, nak kata bersih. Kalau nak tahu bersih harta kita, ya, harta kita pun kena bersih juga, tuan-tuan. Wang yang ada dalam poket kita, gaji kita bulanan, kena bersih. Kena bersih dengan apa? Dengan keluarkan zakat, ya. Bersih harta kita dengan cara bersedekah. Solat kita kena bersih juga, ya. Nak laksanakan solat
kena bersih, pakaian kita kena bersih, ya, iktikad kita pun kena bersih, tempat solat kena bersih. Ni, ya. Kemudian akidah kita pun kena bersih juga. Macam mana nak bersih akidah? Jauhkan daripada perbuatan syirik tadi. Ya, pergi jumpa, suka jumpa bomo. Nak cepat kaya, pergi jumpa bomo, minta nombor ekor, nombor tonton dan sebagainya. Itu. Tak boleh jumpa benda pelik, tuan-tuan. Jumpa kucing tak ada ekor, tangkap terus. Pergi buat menurut. Pelik. Kucing tak ada ekor tu biasa. Dia benda pelik, kata benda pelik. Tengok nombor kereta yang jatuh longkang, pun ambil gambar, pergi beli tonton. Syirik itu syirik, tuan-tuan. Syirik. Judi, ya, masuk dalam perkara judi. Kemudian bersih diri. Manusia ni bersih, bersih diri macam mana? Cara dia bercakap, jaga lidah dia daripada cakap yang bukan-bukan, cakap yang mencarut dan sebagainya. Ini. Tapi sebab itu tuan-tuan, untuk mengelakkan daripada kita bercakap bukan-bukan ni, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi. Bukan hanya tunggu 12 bulan awal baru nak selawat, tak? Selawat ni bila-bila masa boleh selawat, tuan-tuan. Bila-bila masa boleh selawat. Dan selawat ni hukumnya wajib ke atas setiap orang Islam. Masa wajib itu terutamanya, yang pertamanya ketika kita solat, yang menjadi rukun sembahyang itu selawat ke atas Nabi. Dan masa-masa yang lain sunat kita berselawat. Dan ada faedahnya cukup besar berselawat kepada Rasulullah SAW. Bukan sahaja menunggu hari Maulid Rasul sahaja baru nak selawat. Kadang kita ni tuan-tuan berharap Maulid Rasul baru mau selawat, nak pecah dia punya speaker selawat. Habis Maulid Rasul karaoke balik tinggal. Tak jadi. Ni banyak berlaku macam tu, ya. Oleh kerana itu Islam menggalakkan umatnya sentiasa dalam keadaan bersih dari segi pakaian. Kita ni disuruh membersih pakaian kita, tuan-tuan. Utamanya pakaian yang kita nak buat solat. Pakaian kerja kita tadi, yang kita nak buat solat tu kena bersih. Kadang-kadang kita, tuan-tuan, kita solat ni kita tak tukar dah pakaian kita, kan? Kalau saya lah, tuan-tuan, kalau sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, pakaian itulah yang kita buat sembahyang. Kadang-kadang spare kot kain kokok, kita ni dah masuk umur, dah ada penyakit lain, ya, penyakit kencing tak puas. Kena jaga. Kerana benda ni, tuan-tuan, ya, salah satu daripada azab kubur nanti Nabi sebutkan ialah al-bul. Al-bul ni punca kencing tak puas. Kita rasa dah puas dah, tiba-tiba dia keluar lagi, tuan-tuan, dengan cara tidak sengaja lah. Dia keluar jenis dia punya paip terdalus. Dia keluar je. Sebab itu kena hati-hati dalam bab ini. Dijaga kebersihan dari segi pakaian, tubuh badan, rumah tangga dan sebagainya. Islam juga mengambil berat terhadap kebersihan gigi, tangan, kepala dan lain-lain lagi. Ni penting. Sebab itu Islam kata agama bersih. Apabila agama bersih, penganut dia, pengikut agama itu juga bersih. Luar dan dalam lah kita kata bersih. Sampai mana ke gigi, kuku bersih. Orang suka simpan kuku panjang. Saya tengok ada seorang ustaz ni minta maaf banyak cakap ni, ya. Ustaz tak tahu dah ustaz cak ayam ke cak itik lah. Ustaz ni macam ni, ya. Ada yang cak ayam, ada yang cak itik, ada yang cak macam-macam cak lah. Kuku panjang ni, kuku dia panjang ni, berekak dia punya tu. Saya tanya ustaz, kuku ni apa tujuan simpan kuku panjang ni? Dia kata mudah nak buat klik kertas.
Kan? Kertas soalan budak-budak kan dia klik. Nak buka klik dia guna kuku dia. Oh, itu alasan dia. Sedangkan Islam tu, jadi kalaulah orang lain tengok, oh ini ustaz dia punya ni, Allah, macam mana ni kuku panjang. Tu kuku buat lain, Allah alam, panjang lagi tu tak tahu tak. Orang tak nampak kan, ni nampak kuku, gigi kena bersih tuan-tuan. Sebab itu antara benda yang menjadi kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda keluar dalam beg baginda, ada beg dalam tempat simpan ni ada 3 benda. Yang pertama sikat, yang kedua sugi, yang ketiga cermin. Kita tak adalah cermin telefon ni adalah buka tengok tu. Boleh guna cermin juga. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikat kena ada, sugi kena ada, berus gigi, kemudian cermin. Ini sunnah Rasulullah SAW kalau kita amalkan. Ini banyak tuan-tuan. Islam mensyaratkan kebersihan dalam agama sebagai kunci ibadah kepada Allah SWT, iaitu solat. Kebersihan ni kunci kepada ibadah, terutamanya solat. Kunci. Sebab tu nak solat tuan-tuan, dia kena bersih dulu. Bersih pakaian, bersih tempat, bersih hati kita ni. Mana kita tak lupa dah apa yang di luar sana. Baru namakan sembahyang. Bermula daripada takbiratul ihram sehingga salam. Kalau dah ingat juga, jadi itulah yang mengganggu kita. Tidak kena bersih tuan-tuan. Tidak akan diterima solat seseorang Muslim itu melainkan tubuh badan, pakaian dan tempat untuk solat berada dalam keadaan bersih dan suci. Jadi tidak akan terima solat kita melainkan tempat sembahyang kita ni bersih, pakaian kita bersih, sejadah kita guna ni bersih. Di samping menjaga kebersihan diri sendiri daripada sebarang bentuk najis di kita ni, kena bersih lah. Okey, baik tuan-tuan, masya Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Tuhan kita ni sebut masyarakat Arab satu ketika dahulu diselubungi semangat kepada kebadawian, dan cuaca pada pasir telah mempengaruhi penduduknya, dan kebanyakan penduduknya mengabaikan kebersihan diri. Nabi SAW memberi perhatian dan bimbingan untuk menyedarkan mereka, sehingga baginda berjaya mengubah kehidupan mereka yang lama kepada sikap suka menghias diri secara sederhana dan menjaga kebersihan diri. Ini orang kampung, orang kampung dipengaruhi dengan kebadawian, orang-orang Arab, orang kampung Arab lah. Oleh kerana dia dalam suasana dan keadaan cuaca panas, dia tidak dapat menjaga kebersihan tadi. Dia tak jaga, betul tak jaga. Kemudian datangnya Islam, Nabi ajar bagaimana cara betul untuk menjaga kebersihan. Nabi ajar satu persatu sehingga mana mereka ni dapat melaksanakan dan suka menghias diri secara sederhana. Cara sederhana lah, cara kebersihan, pakaian dan sebagainya. Satu peristiwa, seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW dengan kepalanya kusut masai dan janggutnya tidak terurus. Orang nak jumpa Nabi. Nabi ni siapa? Nabi ni pemimpin, pemimpin terulung. Jadi ada orang nak jumpa dia, nak jumpa Nabi ni, nak jumpa, kata-kata nak jumpa orang besar lah, pemimpin, Perdana Menteri, dan Perdana Menteri. Datang nak jumpa Perdana Menteri dalam keadaan kepalanya kusut. Maksud kusut ni, dia rambutnya tak terurus, dia tak gunting, misalnya serabai janggut. Bukan nak
Ikut orang ada misal tuan-tuan, ada janggut. Saya pun ada janggut juga. Janggut tadi tak terurus tuan-tuan, tak terurus. Ya. Yang tidak terurus, ya. Tahulah janggut tak terurus ni maksudnya tidak teri, ya. Kalau panjang pun dia tidak sikat, ya, tidak teruruslah, kotor dan sebagainya. Rasulullah SAW mengisyaratkan ke arah kepalanya supaya dia membetulkan rambutnya yang kusut masa itu. Nabi tunjuk kepala dia ni kepala ni, keluar sikat dulu. Keluar sikat dulu. Ya. Lelaki tadi keluar membetulkan rambutnya, kemudian dia kembali lagi lantas. Rasulullah bersabda kepadanya. Apabila masuk kali kedua, Nabi tegur dia. Nabi kata, "Alaisa hadza khairan min an ya'tiya ahadukum sa'ir ra'si ka'annahu syaitan." Bukankah cara begini lebih baik daripada datang seseorang kamu dengan kepalanya tidak terurus seperti lagaknya syaitan? Kan lebih baik kalau kamu datang jumpa aku dalam keadaan rambutnya disikat, janggutnya diurus dengan rapi, kan? Ni berbanding dengan kamu datang dengan cara tak terurus tadi, lagaknya seperti syaitan. Sebab tu tuan-tuan, syaitan, kita tengok syaitan macam mana hantu-hantu. Dah, rambut panjang tudung, tak terurus. Kalau hantu merambut macam rambut saya ni, siapa nak takut tu? Dah. Rambut aja tuimah, ada janggut terurus, rambut pendek, senyum pula. Siapa nak takut? Tak. Hantu, sebab tu dia buat hantu begitu, supaya orang takut. Tak terurus rambutnya, janggutnya tak terurus. Hantu kan? Orang yang buat filem pun dia belajar kat benda itu aja. Harilah hantu mana pun, hantu Cina ke, hantu Jepun ke, Korea ke, semua macam tu. Hantu Melayu lagi teruk. Hantu Cina okey, tahan sikit sebab dia pakai topi tu, pakai kan. Hantu Melayu lagi teruk, rambut panjang. Hadis riwayat Malik di dalam Al-Muwatta. Hadis diriwayat oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Kemudian dalam satu peristiwa yang lain, Nabi SAW pernah melihat seorang lelaki datang kepada Rasulullah dengan kepalanya kusut masai. Lantas baginda bersabda, "Ama wajada hadza ma yuskinu sya'rah?" Tidakkah orang ini mendapat sesuatu yang boleh meluruskan rambut di kepalanya? Tak ada kesikat, kan? Begitu. Tak ada kesikat. Tuan-tuan, kita nak jumpa orang ni, tambah orang besar lah. Kita mesti siapkan pakaian kita dulu. Yang bergosok tu memang bergosok lah. Kalau boleh pakai rok baru beli. Esok nak jumpa, malam ni beli, gosok. Ni sunnah Nabi. Rambut kena gunting, kena kerat dan sebagainya, teruruslah. Sehingga Nabi kata, tidakkah orang ini mendapat sesuatu yang boleh meluruskan rambut di kepalanya? Tak ada ke gunting? Tak ada ke sikat rambut? Begitu. Maknanya kita nak jumpa seseorang, kena uruskan diri kita, daripada atas sampai ke bawah. Ini tak bolehlah kita nak jumpa orang besar dengan cara pakai baju yang maksudnya banyak tu uruslah. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang memakai pakaian yang kotor. Lalu baginda bersabda kepadanya, "Ama kana hadza yajidu ma yaksidu bi thawbah?" Apakah tidak ada orang ini suatu yang boleh membersihkan pakaiannya? Pakai kotor pun tak boleh juga. Bukan buruk tuan-tuan. Buruk tidak semestinya kotor. Ya. Buruk tidak semestinya kotor. Yang lama tidak semestinya
buruk, tidak semestinya kotor. Yang lama tu mahal. Tengok motor Honda C50, lama, bukan kotor, mahal harganya. Sama juga dengan orang, ya, makin lama makin mahal. Patutnya begitu ya. Bukan lama makin nyanyok lah. Okey, satu lagi hadis tuan. Dalam satu peristiwa yang lain, seorang lelaki telah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang memakai pakaian yang lusuh. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, lusuh ni hak lamalah, ya. Nabi kata, "Ala kamalun?" Nabi tanya dia. Qala na'am. Dia kata, Nabi kata, "Apakah kamu punya harta?" Dia kata, ya, aku ada harta. Qala na'am, ya, aku ada harta. Qala min ayyil mal? Nabi tanya lagi, harta yang macam mana? Ya. Qala, dia kata, lelaki tadi kata, qala min kullil mali qad a'tani Allah Ta'ala. Harta dari macam-macam harta yang diberikan Allah kepadaku. Macam-macam sumber, daripada jual unta, jual kambing, jual gandum, jual anggur, jual apa lagi? Garam kan? Perniagaan, kita katakanlah, dari macam-macam sumber harta yang Allah berikan kepadaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata lagi, jika dia telah memberikan kamu harta, dah kamu kaya, kamu banyak harta, bukankah bagus sekali ditunjukkan kesan nikmat Allah SWT kepadamu serta kedermawannya kepadamu? Ini dah kamu banyak harta, kamu banyak duit, kamu banyak uang, banyak sumber yang kamu dapat, ya. Bukankah bagus, bukankah baik sekali ditunjukkan kesan nikmat Allah Ta'ala bagi kepadamu tadi? Jangan lagi lah pakai baju lusuh, baju buruk. Dah kamu gaji 5,000, janganlah pakai baju cap bandar. Hak bandar pun hak mahal ustaz. Jenama tarik balik. Janganlah pakai yang lusuh, yang compang-camping. Nabi kata. Saya pernah dengar satu ceramah tuan-tuan. Ni bekas wakil rakyat. Dia wakil rakyat. Wakil rakyat ni dia dah lama dah kan. Berpegang dah, kaya lah. Kemudian masuk yang ketiga, dia tak naik nama orang lain lawan, kalah dia. Di lawan sama dia lah. Kemudian dia pergi ceramah. Ustaz lah ni. Dia pergi ceramah, dia baca ayat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kamu tadi, maka hendaklah kamu menyebutnya, bersyukur. Dia kata kereta Mercedes saya tu tuan-tuan, saya guna kereta ni kerana nak tunjuk kepada tuan-tuan bahawa inilah nikmat Allah SWT bagi kepada saya. Kaya lah tuan-tuan. Tapi surau tempat dia berceramah tu nak sengit dah tuan-tuan. Kawasan dia dululah, kawasan dia dulu. Ini masa saya duduk kerja kat Pahang dulu, kita lama kan. Ni ya, maknanya tuan-tuan, Nabi suka umatnya ni kalau ada duit, janganlah kita berkira sangat, nak tukar pakaian kita, nak tukar kenderaan kita. Jangan berkira lah. Ini berkira ya Allah susah pakai. Boleh. Dah hanya duit, apa salah?
Ustaz tak ada duit, tak boleh macam saya. Gitu. Kalau saya banyak duit, maka saya tunjukkan, sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada saya ni, semoga saya bersyukur. Tu. Jangan tak bersyukur pula. Ya? Dah banyak harta tak bersyukur. Orang minta derma buat masjid, buat surau pun buat dak je. Ya? Ni. Sepatutnya begitu tuan-tuan. Ni sebab tu Nabi sebutkan pada orang yang jumpa dia tadi. Orang tadi jumpa pakai baju lusuh. Nabi tanya lah, adakah harta? Ada. Aku kaya, banyak duit. Tapi kenapa tak pakai dengan cara yang elok? Ya. Ini tuan-tuan, ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia punya semangat yang dikatakan Islam itu amat suka kepada yang bersih. Islam tu bersih tapi dah amat suka pada bersih. Allahu jamil. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah tu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Dan jadi kita sebagai orang Islam, ya, kena ambil lah, ya, cara perhiasan kita, cara pemakaian kita, ya, cara kehidupan kita, biarlah semuanya dalam keadaan bersih, ya, dari segi luaran dan juga dalaman. Diri kita, akidah kita, iktikad kita bersih daripada perkara syirik, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itulah untuk malam ini. Dah 40 minit dah tuan-tuan. Jadi yang penting kepada kita dalam topik pada malam ini, Islam agama bersih dan cantik, kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi amat suka kepada orang yang membersihkan diri luar dan dalam. Luar ni pakaian, tempat tinggal dia, dalaman adalah akidah sendiri. Dari segi keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara totally, bukan yakin separuh-separuh, ya. Ni. Kemudian yang keduanya, Nabi juga suka kepada umatnya yang menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar tunjukkan nikmat itu sebagai tanda bersyukur di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian ini dalam bab yang akan datang berkenaan dengan emas dan sutra. Emas dan sutra asli haram bagi laki-laki. Kita lihatlah bagaimana perbincangan berkenaan emas. Orang lelaki suka pakai emas, dah duit banyak, kan? Pakai emas bagi lelaki adalah haram. InsyaAllah akan disebutkan pada bab yang akan datang. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kejahilan diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wahdina siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.